Okey, Assalamualaikum. Selamat malam diucapkan buat semua, terutamanya yang menantikan segmen yang sangat-sangat menarik untuk malam ini. Wah, saya cakap pun dah ikut gitar dah. Kena lembut pula. Waduh. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana terus memberikan perhatian, sokongan anda kepada CTC.fm, TV CTC.fm, channel YouTube kami CTC.fm. Thank you, terima kasih kepada semua. Okey, baik, seperti biasa, episod yang ke-140 segmen Inilah Ceritaku, bersama dengan Cikgu Jinggo ataupun Mahadi Muhammad yang akan bersama dengan kita berkongsi kisah suka dan duka, pahit dan manis, bergelar seorang trader. Nanti kita akan dapat ikuti permulaan bagaimana perjalanan untuk menjadi seorang trader yang konsisten. Dan special hari ini, penampilan istimewa bersama dengan gitaris Kromo, Abang Syah. Dan sama-sama kita hayati petikan sebelum kita mulakan segmen kita. Syah, Kromo, CTC.fm. Kawan-kawan. Okey, terima kasih kita nak ucapkan kepada Syah, Abang Syah Kromo kita yang sudi bersama-sama dengan kita untuk menyambut malam hari Malaysia untuk 16 hari bulan. Betul Betul. Okey, sekarang ni selain daripada trade, buat kerja biasa, muzik macam mana bang? Muzik buat masa ni kita biasalah, sekarang ni tengah PKP Okey. Tengah PKP, so kita hold dulu. Okey, baik, terima kasih Abang Syah sekali lagi untuk bersama dengan CTC.fm. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita akan terus bersama dengan tetamu kita untuk segmen Inilah Ceritaku. Mereka tertanya-tanya, wow. Kenapa tiba-tiba segmen ini dibuka dengan petikan gitar, hadiah daripada Syah Kromo untuk CTC.fm. Itulah persahabatan. Bila kita panggil Syah, Syah, dia sampai tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada bayaran tu, ikhlas. Okey, baik, terima kasih kepada yang telah memberikan perhatian. Kongsi kepada rakan-rakan anda di luar sana, kerana segmen ini sangat menarik.
untuk kita kongsikan bersama, sebab pengalaman-pengalaman daripada tetamu-tetamu yang kita jemput untuk segmen ini akan banyak memberi manfaat kepada anda semua. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, untuk berjaya, untuk menjadi seorang trader, banyak liku, onak dan duri. Betul Ya, betul. Ya, macam goyang banyak onak kena tempuh, baru kita boleh berjaya menjadi seorang trader yang konsisten. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hari ini 15 September 2020, segmen Inilah Ceritaku. Sekali lagi kita bersama dengan Cikgu Mahathir Mohamad ataupun Cikgu Jinggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Alhamdulillah. Sihat. Macam mana perjalanan daripada utara datang KL? Smooth. Semua? Okey. Segala urusan settle semua. Alhamdulillah. Masya-Allah. Macam Pak Su cakap tadi, semalam pun saya punya slot. Hari pun saya punya slot. So semalam M Trading. Kali saya tak sentuh pun pasal pengalaman start bila ke, belajar mula-mula ke. Kan? Betul tak? Ya, betul. Hari ni lain. Ya, ni lain. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada Hana Su Iman. Hana bunga tu untuk siapa tu? Okey, Cikgu Nazrul Ishak, Steady Syah Kromo dan juga tetamu kita. Terima kasih. Baik, kalau ada apa-apa pertanyaan, bolehlah anda bersama-sama meletakkan ruangan komen. Mungkin anda seorang newbie, perlukan sedikit nasihat ataupun yalah, nasihat ni penting, tip pun penting. Boleh Cikgu, InsyaAllah Cikgu Mahdi boleh share kalau mereka meminta untuk Cikgu berkongsi tentang pengalaman. Baik. Semalam kita dah bercerita dan hari ini mungkin tetamu penontonnya yang berlainan. So apa kata kalau kita kenalkan balik diri kita, sedikit latar belakang sebelum kita mulakan segmen kita. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama penuh saya ataupun nama sebenar Mahathir bin Mohamad. Asal daripada Penang. Umur saya ni dah 42 tahun. 42? Ya, 41. 41? 41. 79 Okey. So saya bermula dengan forex ni pada tahun dulu bekerja kan sebelum kita kenal forex. Bekerja sebagai apa kalau saya kita boleh orang dapat daripada apa sebenarnya asal? Saya bekerja kilang Intel sebagai technician. Intel yang telefon tu? Komputer. 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 So saya kerja Intel. Sebelum saya berhenti tu saya dah kerja 22 tahun di Intel tu. Di Intel sahaja. 22 tahun. Ya. Lama tu. Dinding tempat kerja pun tengok bosan tengok Intel. 22 tahun. Okey, berhenti disebabkan oleh pencen ke ataupun nak kata pencen mudah lagi. Saya berhenti masa tu sebab saya punya income di dalam forex melebihi daripada menarik lah. Ya, menarik. Memang melebihi daripada target. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, daripada start dengan bekerja kilang berjaya dalam forex. Tapi sebelum berjaya tu, ni kita nak cerita ni. Segmen Inilah Ceritaku. Baik, yang ada sekarang ni Cikgu Muhammad Rashidan Abdul Ghaffar. Terima kasih, terbaik dia kata, tunjuk ajar Kusifu. InsyaAllah kita sama-sama kongsilah ni. DJ Fik, Rancak FM, sate secucuk cikgu. Wah, mainlah sini konti CTC kat cyber ni. Sedap. Setakat secucuk je. Mana boleh. Main. DJ siapa ni? DJ Fik. Main. Cyber jaya nanti lepas tu jamu sate lah. Jangan risaulah. Baik. Permulaan mengenali forex. Macam mana, bagaimana, di mana? Semasa kerja Intel. Masa kerja di Intel. So ingat tarikh tahun dia tu? Dapat tahun 2010. Bulan saya tak ingat lah. Tak apa. So daripada 2010. Rakan-rakan lah. Masa tu saya kerja Intel Penang. Saya ada dua tempat lah, Intel Penang dan Intel Kulim. Last sebelum saya berhenti Intel Kulim lah.
Masa mula-mula kenal ni kat Penang ke Kulim? Penang. Oh, Penang. Okey. 2010 2010. Lebih kurang dalam 10 tahun lebih kurang. So ada sahabat saya tu yang kecimpung dalam forex. So 3 orang yang saya tahu. Okey, yang ingat saya lagi nama, boleh beritahu, sebut nama tak apa. Saya ingat 2 orang saja. Hamidan Ahmad kalau sedang tengok. Okey. Muhammad Hafiz. Seorang lagi tengok ni. Seorang kami panggil dia Mak Sabu. Panggilan dia lah. Nama dia bukan Mak Sabu lah. Bukan Mak Sabu. Tapi saya lebih rapat dengan Muhammad Hafiz dengan Hamidan lah. Okay. Ya, sebab kami kerja sekali kan. Baik, cikgu ternampak ke ataupun cikgu macam mana boleh rasa tertanya ke dia orang ataupun dia orang ke hang tak nak main ke? Tak nak trade ke? Tak ada approach daripada depa pun. Cuma langsung tak ada approach pun. Cuma masa dengan depa tu depa kan cerita, okey semalam untung banyak lah, hari ni rugi macam tu kan. Dia ada cerita juga untung dan rugi. Ya, ada cerita bagus. Ni kawan bagus. Lepas tu saya pun macam apa benda kan depa ni buat. Saya pun masa tu tak berminat sangat pun, tak tertarik. Langsung tak tertarik Langsung tak tertarik. Macam saya juga kot. Saya tertarik tu bukan pasal apa yang dia untung, tapi saya ni jenis suka yang mengkaji. Okey, bila nampak ini apa dia. Masa tu tak ada group study macam online ni kan. Banyak cikgu yang masa tu dulu memang agak susah. Ya, memang susah. Kalau ada pun ribu-ribu. Saya belajar pun dengan kawan-kawan pun belajar ilmu tu pun dia setakat trade je. Cuma boleh takat trade. So yang ajak tu masa ni dengan Syahdan lah. Syahdan dengan Hafiz. Syahdan dengan Hafiz lah. Hafiz ni. Masa tu memang NT4, basic NT4 pun saya godek sendiri lah. Tak ada macam komputer. Masa tu laptop semua tak ada. Smartphone pun tak ada. 2010 kita lebih kepada laptop dengan PC lah. Ya. So PC bila saya tak faham macam mana nak buat kan, so telefon dan cakap macam mana nak masukkan indikator ini. So try and error lah. Try and error. So daripada situ saya nampak saya dah faham basic NT4 dan belajar teknik pula. So teknik tu pun itu belajar sendiri. Anggaran cikgu lah, berapa lama cikgu ambil masa untuk belajar sendiri? Banyak tahun. Sebab masa betul, tu saya tak mengharapkan dua rakan ni saja. Ya, saya tak serius. Saya tak pernah pergi kelas yang berbayar. Just ada masa lapang tengok PC, ada masa lapang tengok PC macam tu. Ya, betul. Dah depo ke belum masa tu? Ataupun belum lagi. Saya rasa lebih kurang dalam setahun lebih kurang. Saya ingat lagi boleh mention broker. Boleh, tak ada masalah. Saya ingat lagi masa kita tak ada niat apa pun. FX Citizen first broker yang saya join. Sampai saya rasa sampai lalu ni ada lagi kot FX Citizen. Allahuakbar. Kalau tak silap saya lah. Okey. Dan saya depo $1 dan sekali saja withdraw. Lepas tu tak pernah withdraw. Berapa? Kalau ingat lah depo mula-mula. Untuk mula-mula $1. Masa tu 4.1 kalau tak silap saya. Bukan 3.9. 2010. Dekat-dekat 4 lah. Dekat-dekat 4. So first bagi saya tu saya gamble lah. Try and error je lah sendiri. Kira bagi saya tu haram lah. Tu. Sebab memang saya gamble. Sebab saya kalau naik lah, kalau turun lah. Bila tengok aku nak buy lah. Kebetulan pula memang biru close kan. So masa tu itu beginner luck. Ya. Tu yang menarik semangat tu. Bila time saya kerja, smartphone tak ada. Saya buka, masa tu internet pun bunyi macam mana tu masa nak connect kan bunyi. So saya ajak wife saya. Saya cakap nampak biru close. Kosong tu dah biru, kosong pun dah close. Tapi alhamdulillah saya boleh withdraw sekali sahaja. Sekali saja. Selama setahun lebih
Dengan belajar sendiri. Ya, belajar sendiri. Dengan nota memang ada nota, kita semua nota tahu juga. masa tu ada juga nota yang percuma. Okey, saya ambil nota SNR. Nota Basic SNR. So member saya cakap SNR paling penting lah, asas lah. Okey, sebelum nak ke mana-mana teknik yang advance. So saya pun baca sendiri. Saya tak faham, telefon Syahidan dengan Hafiz ni. Hamidan dengan Hafiz. Tu daripada situ yang paling nak kata lawak tak lawak lah kan. Saya tak faham apa tu breakout, apa tu reject. Apa tu breakout? Selama 5 tahun. Langsung tak tahu. Langsung tak faham masa tu. Masa tu saya bukan serius, saya tak serius lagi dengan Okey, saya faham. Maknanya ada masa terluang. Ya, ada. So masa tu saya tak faham. Dia cakap okey, ini reject. Okey. Maksud dia reject itu bila candle close. Contohlah MA. Okey. Tengah dua main kan, tak close lagi. Bagi saya yang tu reject lah. Saya masuk. Lepas tu dia close di atas. Pasal apa pula dia close di atas kan? Rupanya yang itu break. Sebab candle tak close lagi. Dah tak ada ilmu. Ya, tak ada ilmu. So daripada situ saya start cari. Masa tu saya tak ni lagi, dengan kawan-kawan juga. Semua kawan-kawan yang teknik yang berbeza. Okey, mungkin ilmu tak berkat kot tak. Betul. Ni kan. Sebab di awal dulu saya suka petikan daripada DJ Fik cikgu, apa perasaan mula kenal forex? Selalunya orang banyak cakap haram, scam, macam-macam lah. Lagi so apa yang membuat cikgu terjerumus ke dalam dunia forex ini? Okey, tadi DJ Fik tadi Cikgu Mahdi dah beritahu pada permulaannya memang dianggap depo yang awal tu adalah haram lah. Sebab benda tak tahu, just main try aja, macam kita tikam baling-baling macam tu kan. Sebab bila kita belajar di sekolah pun, bila kita main dadu A, B, C, D, E sama lah jadinya. Tak berkat lah. Dia lain bila kita ada ilmu, kita tahu benda ni harus. Betul lah. Betul. Baik. Cantik. Sambil-sambil tu soalan teruskan, dan jangan lupa share kepada kawan-kawan anda. Saya nak dengar, kita dah tahu pembelajaran Tri selama setahun. Okey, tahun bila yang betul-betul cikgu ambil pembelajaran yang kata official lah. Official. Yang sebelum tu memang terus dengan kawan-kawan. Okey. Ni kita nak dengar yang tapi pertama. Tahun saya tak ingat. Okey. Tapi first kali yang saya belajar berbayar dengan Tuan Adi. Okey. Tuan Adi. Okey. Ibu Benggos. First kali. Masa tu yuran dia baru dalam 200. Okey. RM200 saya pergi belajar situ. Itu pun saya tak faham habis sebenarnya. Sekali tak cukup. Sekali tak cukup. Memang tak cukup. Masa tu office dia dekat Sungai Petani. Okey, saya pergi first kali saya berbayar lah. Tapi mungkin saya ni tak faham dengan teknik Ibu Benggos. Okey, dia ada dia punya kriteria dan ada dia punya pair yang sesuai dengan Ibu Benggos. Bukannya semua pair. Bukan ada. Sebab pernah sekali masa tu saya depo $1 pagi MC. Masa tu saya tak tahu ada news AUD kata tak silap. Masa tu saya tak tahu apa tu news. Saya tak tahu. Langsung saya tak tahu. Saya balik kerja malam, saya tengok MC. Tengah hari saya depo, malam MC lagi. $200. Pagi dah depo MC. Tengah hari depo satu lagi MC malam. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab kita bila kita dah MC, automatik kita punya satu perasaan macam tak puas hati lah, benda ni silap aku nak buat juga, nak cover, nak cepat cover ni. Betul. Bila nak cepat cover, lot size kita memang tak kira dah memang kita dah memang cloud. So bila voting, lagi satu, kalau kurang faham janganlah masuk. Kalau tak faham, tanya dulu cikgu. So salah saya di situ, tak tanya cikgu, tak bertanya lah. Tu yang sesat tu. Ya, mungkin tak, tu semua ada bagus dia. Silap kita melakukan kesilapan, kesalahan itu adalah
bagi saya lah, itu adalah cikgu yang paling mujarab lah. Betul. Kalau kita tak kena salah, kalau kita tak kena benda-benda yang kesilapan, mana kita nak tahu benda betul mana satu, kan? Okey, baik. Itu cikgu yang pertama. Berapa lama bertahan dengan teknik tu? Yang saya guna, mungkin masa tu saya rasa macam tak sesuai dengan saya lah. Mungkin tak sesuai dengan saya cakap, tak boleh. Mungkin saya saya ni suka macam naked. Saya tak suka malah nak terlampau banyak ini dalam tu. Setengah trader yang baru, yang apa yang saya nampak lah ni lah kan. Berbeza lah. Dulu ni memang terlampau banyak indikator, sampai candle pun kita tak tahu dia reject ataupun dia break, sampai terlampau banyak indikator. Macam kita tak jelas lah perjalanan. So sampai satu masa tu saya dah join satu group Telegram, tak silap saya, Telegram baru ni kan. So saya tak ingat nama group tu, banyak dah lama lupa kan. So ada seorang tu saya tengok ada Fibo. Okey, dia gunakan Fibo. Saya tengok menarik, tapi Fibo yang dah dia modified. Saya tengok banyak level CPM dia. Saya kata ini Fibo apa ni? Saya tak tahu itu Fibo. Saya kata ini apa benda? Dia kata ini Fibo. Teknik macam boleh ajak. Dia kata dia pun jaga amanah kan. So dia kata ini adalah Fibo Musang. Okey, start daripada situlah. Saya kata Fibo Musang? Benda apa Fibo Musang? Sebab kita tahu lah nama-nama indikator ni lain lah. Setiap cikgu dia master yang mana, nama dia pasti dahsyat. Sebab saya tertarik tu, dia naked chart. Naked dengan Fibo, dia akan SS dia punya chart. Saya tengok chart bersih, dia ada arah dia dengan Fibo. So saya pun saya tak silap saya nama dia Ayum, panggil Ayum lah. Okey, dia duduk Teluk Panglima Gang jugalah, tak silap saya duduk situ lah. Okey, saya tak pernah jumpa dia langsung. Siapa nama dia? Nama Ayum, tak silap. Ayum ah? Ya, Ayum Aziz. Teluk Panglima Garang Teluk Panglima Garang. Okey. So daripada situ dia cakap okey, kalau nak, dia kata sebab dia memang ahli FMCBI masa tu. Dia kata kalau nak PM owner sendiri. First kali saya PM Cikgu Zul dalam FB. Itu dia kata tu pasal amanah lah. Dia tak boleh nak bagi suka-suka. So saya pun tengok macam semangat sesuai dengan saya nak naked kan. Yalah, dah memang minat dengan yang kosong. Kita boleh nampak jelas pergerakan candle apa semua. So daripada situ saya PM Cikgu Zul, dan Cikgu Zul bagi tahu okey, fee dia tak silap saya masa tu 250, 300 lebih kurang. Saya terlupa lah, duit Malaysia tu. Duit Malaysia. So saya pun masa tu pun gaji pun dah time tu kan. Saya kata boleh minta korang, dia kata sebab yang ni selepas ni dia akan ada dengan satu grup profesional yang untuk urus dia punya ni. Tu lagi tinggi lah. Dia akan naik harga. So saya cakap saya akan transfer terus masuk dalam grup. Memang kena latu kau buat homework. Satu setup tu dia masa tu ada entry level 1 sampai 6. Okey. Setiap entry level tu SS 20 ke 30. Tak SS kena kick. Tapi tak kick pun dia cakap ya, masing-masing SS. Dia lebih kepada dia nak tengok supaya apa yang dia ajar tu apa yang dia ajar tu difahami oleh orang yang diajar. So saya daripada situ saya dah memang minat naked. So tak ada apa, cuma dia ada candle, Fibo dan zone di mana banyakkan FMCBR tu, Fibo Musang, CBR. Candle break and retest. So ABC punya setup lah. So di situ akan masuk lagi kan. Daripada entry level 1 sampai entry level 6 dan seterusnya sampai lawan ni 12 entry level. So saya pun buat kan. Saya kata ni tak boleh jadi. Saya nak cari benda yang simple bagi saya. Simple saja. Saya nak benda yang simple tapi bendanya profit. Saya pula jenis memang suka mengkaji. Saya ambil mula sekali saya ambil entry level 2. Selepas macam semalam saya cakap break CB1.
Okay, brick CB1 dia akan retest macam contoh brick CB1 cell, dia akan retest ke price-nya ataupun candle yang paling atas ataupun dipanggil sebagai zone IB, tu ada entry level 2. So kadang ni saya dia ada memang akan ada setup yang batal, tapi bila setup tu batal, mulalah jadi teknik harapan lah. Oh, tu masalah. Itu yang jadi masalah. So saya kata tak sesuai dengan jiwa saya lah. Bukan nak kata tak sesuai. Bukan nak kata okay, entry level tak bagus, bukan, tapi tak sesuai dengan saya. Saya pun cari sampailah satu entry level 7 yang tu paling simple. Mendatangkan hasil, tapi kalau tak mau berbahaya. Okay. Itu. Dan entry level 10 pun benda yang simple juga, based pada shadow dan candle. Saya suka shadow. Saya daripada dulu saya tak tahu pasal apa, tapi memang saya suka shadow. Ya. Lain pada yang lain. Ya. Okey, baik. Zulhemi Zulkifli, kami selalu makan cakwe hitam. Okey, saya cuba nak cari soalan-soalan lah. Kalau ada kan, janggut PM satu baju M Trading boleh, tak ada masalah. Nak baju link. Okey, I paksu untuk janggut bila nak interview Hafizat Rosli. Boleh, tak ada masalah. Hafizat Rosli nanti saya lock nama ni. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, adakah isteri mengetahui tentang Cikgu Mahdi trade? Ya, daripada awal lagi. Daripada awal. Dan saya pun macam saya cakap tadi, saya ajak dia untuk close position yang mana biru. So daripada situlah saya boleh withdraw sekali kan. So dengan FMCBR, alhamdulillah saya ada peningkatan di situ. Cuma bukan nak cakap FMCBR tak okey, cuma diri saya sendiri. Yalah, betul lah. Tamak kan. Itu yang jadi macam teknik apa pun, kalau sesiapa yang memahami teknik itu akan membawa keuntungan. Ya, betul. Mana yang bukan tak faham, dia tak boleh dengan diri dia. Dia betul. nak kena cari indi lain kan. Kita tak boleh nak salahkan, sebab semua teknik adalah dapat menghasilkan profit. Sebab itu terbukti. Cuma tinggal lagi kita pandai tak pandai untuk memilih mana yang betul-betul sesuai dengan diri kita kan. Kadang-kadang orang tak boleh scalp, dia tak mau jenis scalp, dia nak relax, masuk entry dia relax, besok baru dia tengok, ataupun seminggu baru dia tengok kan. Dia dah baca semua, itu terpulang lah. Itu terpulang masing-masing. Okey, kita terus ke pengalaman ni. Pengalaman pahit lah, sedikit pahit dalam selama berkecimpung sampailah sekarang. Ada tak pengalaman pahit dalam trading yang boleh mengganggu gugat emosi, lepas tu fikiran pula jadi segabut? Pernah tak? Ada. Masa zaman masa saya tengah up tu, masa tu saya dengan FMCBR dengan broker Harvest. Salah satu saya berhenti kerja masa tu lah. Berhenti kerja tahun baru lagi kan? Lebih kurang dalam 3 tahun atau 3 tahun lebih lah, tak silap saya. Dah berhenti dah? Masa tu saya berhenti. Ni 2020 2017 kata silap saya. Itu berhenti tu. Cerita berhenti. Cerita berhenti. Sebelum kita kalau dia kaitan dengan yang pahit tu cantik juga. Ada kaitan. Apa yang meyakinkan Cikgu Mahdi sampai ke tahap aku nak berhenti kerja ni, aku dah, maknanya 2015-2016 tu adalah masa yang berjaya. Masa tu saya berjaya. Income saya dengan broker Harvest dengan FMCBR mengatasi gaji bulanan kat kilang. Saya memang lebih 30k RM sebulan. Masya-Allah. Sekali dengan trade, sekali dengan affiliate-nya ni lah. So masa tu kami tim saya banyak trade news. Baik. Masa tu memang dalam lebih kurang dalam masa ni dah tahu tentang news kan? Masa tu masa dengan Harvest baru saya tahu.
tentang news. Ya. Itu dah sebab pengalaman kita belajar sini dapat ni, belajar sini dapat ni. Okey, kita sama-sama. Okey, start daripada Harvest yang saya banyak belajar. Baik. Okey. Saya ambil keputusan untuk berhenti. Okey. Saya rasa kalau orang lain pun saya rasa mungkin akan ambil keputusan yang sama dengan 30,000 sebulan. Okey. Tapi bila saya dah resign, dia pendapatan tu sebelum nak berhenti tu berapa lama dah dalam sambil bekerja sambil gaji trade banyak tu, berapa lama kejayaan tu dirasa lah? Lebih kurang dalam 5 bulan. 5 bulan konsisten. Allahu Akbar. 30k. 30k tak masuk duit gaji kilang ah? Tak masuk. Allahu Akbar. Itu kalau saya pun berhenti kot. Ya. Kita nak masuk bersama dengan keluarga kan. Sebab, kita pun tak sangka selepas saya berhenti kerja tu, Harvest collab. Baik. So saya pun sangkut dalam tu, dalam lebih kurang dalam 50,000 RM lah. Saya punya IB saya 100,000. Memang lesak lah. Memang lesak. Habis. Tapi yalah, saya dengan bermodalkan masa tu dengan Harvest bermodalkan $200 sahaja. Betul. Itu permulaan dia. Ya, dengan $200 saya tak pernah tambah lagi duit selepas tu yang akan jadi income 30k RM sebulan. Yang mendatangkan income 30k tu adalah modal 200 dengan trade dan juga affiliate. Ya, betul. Nampak tuan-tuan sebenarnya banyak cabang untuk kita dalam dunia forex dan juga dagangan mata wang asing ni. Bukan sekadar kita trade ni kalau tak ada ilmu pun payah juga. Kita kena ada ilmu walaupun ilmu SNR sebab kita nak tahu dia naik ke dia turun. Itu yang penting. Kan? Kita tahu. Okey. Dan mengambil langkah berhenti adakah dipersetujui oleh isteri? Masa tu memang dipersetujui lah. Umar bekerja masa tu? Dah kira selepas saya kahwin tu, sebelum dia duduk mana? Dia berhenti lah kerja. Baik. Bagi tumpuan lah dekat bagi tumpuan. Anak apa lah? Lupa saya nak tanya. Anak 4. Alhamdulillah. Okey, kita berhenti. Kita ambil daripada berhenti tu. Bila dah konsisten 30k. Bila berhenti kerja, bertahan selama mana 30k konsisten ni, dan apakah perkara yang paling pahit? Kita nak tahu sebab perkara yang pahit tu apa. Bila saya trade news, masa tu news ni satu yang pentingnya jangan ada slippage. Jangan ada slippage. So saya pun ada untuk teknik trade news. Baik. Harvest tak ada slippage masa tu. Bila Harvest dah collab, saya banyak join dengan saya pun ada simpanan sikit kan. Join dengan broker lain, dan saya buat bagi SSLP akaun Jahanam. Saya try lagi sampai simpanan saya pun dah hampir habis. So masa tu saya punya income 30k dah tak ada lah tu. Tak ada. Memang tak ada. So saya pun tak ada broker yang sama dengan Harvest time tu kan. Saya kena dengan banyak broker lah, banyak. Saya buat instant, tapi saya letak SLTP. Kena SL, dia akan bagi slipper SL, account negative balance. So daripada situ berapa bulan daripada berhenti kerja tu jadi keadaan macam tu lepas berhenti tu okey lagi lah. Lepas berhenti okey lagi. Berapa lama? Okey tu berapa lama? Lebih kurang dekat setahun jugalah. Masa tu simpanan saya masih ada. Simpanan saya masih ada masa tu. Simpanan masih ada. Lepas tu bila simpanan dah makin kurang, broker pun broker sudah mula risau kan. Memang risau. Macam mana ni kan. Kita tak bekerja dah. Dah tak bekerja dah. So cari broker yang saya kira bila trade news tu saya dah macam abaikan FMCBR. Okey. Ada cerita lagi lah. Sebab itu salah saya lah. Sebab saya tengok ini lagi income saya ni. Bila dah jadi macam tu, barulah saya berbalik pada FMCBR. Berbalik pada FMCBR, dan saya pun buat balik macam mana nak buat ni. Ada saya pergi ke broker lain yang offer.
Saya ada buat EA juga untuk ES 10. Broker tu pula tak mau bayar affiliate, dan dah kami pun lari pun dah habis duit dekat situ kan. So duit makin lama makin dah kering lah, susut lah. Sampailah satu masa saya yang kata cakotiau tu lah, saya start berniaga dengan abang saya. Buat masa tu saya just bantu dia. Lama-lama tu saya dah pandai buat cakotiau, buka sendiri. Tapi sebelum saya buka tu saya struggle. Tapi orang tak tahulah kan, sampai nak beli susu anak pun Allahuakbar. yalah kan. Tak kira cerita banyak, kisah sedih pula sebab pula kan. Sampai memang saya memang tak ada apa simpanan sampai lepas tu. Ya, dan bila sebut pasal nak beli susu anak pun tak boleh tu, sebab pengalaman ni anda di luar sana, anda kena ambil. Dia jadi trader tu. Jangan sampai ke tahap ni lah. Kalau boleh beringat. Daripada situ kita akan dapat tahu mana satu sahabat dan mana satu kawan kita. Kat situ lah bila time kita susah kan. Time kita susah. Betul lah. Kita nampak. Okey. Yang mana yang Pak Su tengok bersama saya, masa tu lah susah senang saya. Law ni. Yang sekarang ni. Alhamdulillah. So sebab tu apa yang saya nampak sekarang ni lah. Yang Pak Su nampak. Okey. So yang terjadi, okey, kebangkitan tu. Baik. Dengan apa nama FMCBR, saya berbalik dengan FMCBR. Patah balik semula. Tapi saya kata ada something yang tak kena. Apa yang tak kena dengan saya ni kan? Saya kata, itu dari segi apa? Ya. Saya nak entry saya kata, entry ni tak boleh lah. Tak kena dengan jiwa saya kan? Okey, saya jenis scalping. Saya cuba macam kawan-kawan banyak yang swing. Okey, ada yang hold sampai 2-3 hari. Saya tak boleh. Saya tak boleh. Takut berdebar ke apa? Ya. Berdebar lah. Yang birunya Allah tak tidur pun tak boleh. Yalah itu. So daripada situ bila tak konsisten lah, okey, partner saya ataupun co-founder Mafia, Dek Ya Black Cougar dalam FB, kami ada pergi ke Penang untuk jumpa seorang yang direkomend daripada seorang sahabat lah, kata daripada $100 sebulan boleh buat dalam 20k USD. Okay. Macam saya cakap semalam, teknik Mafia ni sebenarnya saya tak pernah buat simulator langsung. Tak pernah buat? Tak pernah buat langsung. Bila bersama dengan Mafia ni baru start? Ya. So okay, saya pergi di situ. Masa tu memang Dek Ya memang paling banyak tolong saya lah. Okay. Sebab tu ajak dia. Saya kata Abang Ya, dekat Penang ada satu ni apa semua. Okey, tak apa, jom kita pergi. Saya bawa laptop. Masa tu saya memang ada simulator, tapi tak pernah buat. Tak pernah guna. Okey, yang semua pergi tu macam bagi saya indah khabar dari rupa. Allah pula dah. Saya pun rasa macam alamak, kata banyak kadang-kadang rasa sedih. Kita rasa sedih. Kita nak cari, tapi Allah nak tunjuk. Baik. Okey, dia bertanya, Jinggo kan trik guna apa? Saya pun, aku trik guna apa? Saya dah fikir tu kan. Masa tu saya ABC, saya tak ABC yang saya cakap tu. Saya tak tahu set up ABC tu yang akan jadi Mafia. Okey. Setup ABC itulah yang bermula untuk jadi Mafia. Baik. Okey. So saya cakap saya pakai ABC jagung sebab macam semalam saya cakap okay, ABC yang dapat jagung tu daripada Cikgu Zul lah. Dia komen lawak-lawak kan, dia kata ABC jagung lebih. Daripada situ kita jadi ABC jagung. Saya kata saya set up ABC jagung. Dia cakap okey, boleh tunjuk tak? Saya pun tunjuk. Guna simulator. First time saya guna simulator. Yang tak pernah sebelum ni dengan Mafia ni. Sebelum tu tak keluar Mafia lagi. Saya pun buat simulator. Masa tu saya ingat saya buat simulator tahun 2016. Bulan apa saya tak ingat. Buat compounding. Saya buat compounding lot selama sebulan dengan bermodal $100. Sebulan 5k USD profit. Masa tu saya kata teknik ni ada dekat aku. Pasal baru tak tahu. Dia pun terkejut. Saya kata
memang macam ni mak. Belagak lah time tu kan. Tak mau kata saya sendiri pun tak tahu. Oh tak mau lah cakap macam tu. Tak mau cakap tu. Saya pun okey. Saya rasa mungkin okay. kebetulan lah. Okey tak apa, kita buat bulan lain pula. Tahun yang sama bulan $4,000. Uish. Dengan modal compounding dia satu jadi $4,000. Saya pun tengok dek ya bayar, tengok dia tengok saya. Wah, kata macam mana ni nak buat kan. So saya kata okey, takat tu lah kami boleh tunjuk. Masa tu memang saya tak percaya langsung. Masa tu saya ingat dalam saya pergi pukul lepas asar, dalam 4:05 sampai pukul 12 malam. Okey. So saya buat tu. Lepas tu saya nak balik, saya nak balik. Dalam bawa kereta tu kan, sembang dengan dek ya lah. Sembang kata payah. Kita singgah Pala Batai dekat Medi, kita buat lain sampai pukul 3 pagi. Sambung pula dekat Medi Pala Batai. Saya tak puas hati. So memang masa tu compounding, tapi hati kena kental lah. Kalau real punya 2 bulan dengan $1 $15,000. Start pada situ saya buat kajian, saya nak buat SOP dengan dia. Yang jadi mafia ni nama dia daripada Dek Ya. Dek Ya yang bagi nama, tapi tak keluar MA tu movie average, FI tu FIBO. Masa tu dia cakap apa? Mafia lah, dia kata buy di pucuk kan. Saya dia kat mafia something lah, siapa berani masa tu saya benda semua terbalik ya. Masa tu saya fikir okey kat mafia kan. Lepas tu saya balik rumah, saya fikir ni sampai siang saya tak seronok kan. Benda tu memang dah ada kat kita tapi kita tak tahu. Tengok. Tapi berapa tahun pula tu perjalanan belajar sampai dapat tahu rupa-rupanya ABC jagung ni lah. So bila saya dah develop benda tu, so saya tengok dia akan ada. Kenapa saya pilih masa tu saya ambil pair GA saja. Kenapa saya pilih GA? Saya tak pilih pair lain. Kebanyakan pair lain bila masuk dia akan selalu retest dulu, mungkin kita akan selalu banyak setup yang batal. Okey. So banyak pair GU, GJ, UJ, EU, GA juga yang best. Okey. GA, GBP, AUD. Sebab apa? Bila macam semalam pun saya tunjuk kat Pak Zul kan. InsyaAllah kita akan tunjuk lagi. Nak tunjuk lagi InsyaAllah kita akan tunjuk lagi. Sebar sikit lah. Okay. Lagipun memang sebelum ni memang saya dah buat sharing percuma. Tak ada masalah lah untuk saya tunjuk. Ya, betul. Okay. So first kali cuma ada satu setup saja dalam Mafia. Entry tu ABC je. Okay, selepas break CB1 baru cari zone buy ataupun zone sell lah selepas break CB1. So yang masukkan MA5 high low kan, lepas tu MA20. So daripada situlah okey, dalam setiap setup Mafia tu okey, kita akan ada maximum entry 3 sahaja untuk disiplinkan diri kita. 3 entry sahaja setiap setup maximum. Okay, di mana akan jadi 3 kita akan nampak nanti. Okey. Baik, tu pengalaman pahit lah. Apabila berhenti kerja, lepas berhenti kerja tak sampai setahun collab. Sampai nak beli susu anak pun tak boleh. Dia hutang pinggang. Itulah dia kan. Ini pengalaman-pengalaman yang kita tak dapat bayar dengan wang ringgit yang dirasai oleh orang yang terdahulu. So ambil pengalaman ini, belajar. Ilmu tu sangat penting dalam kita nak menjadi seorang pedagang mata wang asing ataupun forex ni. Itu sangat penting lah. Baik. Saya baca komen sekejap. Okey. Bila nak interview dah, hai Pak Su, bila nak jemput sipu-sipu perempuan kita dah jemput dah 2-3. InsyaAllah kita akan jemput lagi. Wawan Yudianto bin Muhammad Khairun, ini daripada saya tengok sikit, tak pasti, mungkin Indonesia. Cigu, sebab dia punya tulis Cigu tu kan. Cikgu lalu yang itu. Okey, dia kata, cikgu boleh kasih contoh nak entry di shadow cikgu. Okey, itu nanti kita akan tunjukkan. Kita dalam masa 10 minit nanti kita akan berilah. Setup ABC tu dalam, sekejap ya,
Ni daripada Ahmad Fuad, dalam EL berapa cikgu? Ini juga cikgu akan terangkan. Baik, sebelum tu saya nak dengar benda yang paling manis pernah dialami sebelum kita ke chat dalam sepanjang kehidupan sebagai seorang pedagang mata wang asing ataupun forex ni. Kenangan yang paling manis buat diri cikgu. Macam saya cakap sebelum ni, paling manis tu masa income saya 30k dan banyak benda yang saya beli semua beli cash. Masa tu kan kira cakap kebanyakan cash lah. Kebanyakan benda beli kebanyakan cash. Ya, malah nak pening kepala. Ya, ada jugalah yang saya beli saya ada motor dengan KTM pun dengan motor KTM 390 RC. Cash yang tu saya tak ambil cash. Tu yang terkejut tu kalau ambil cash orang. Tu saya ambil ni lah. Installment. Yang lain saya renovate rumah sikit. Banyak yang manisnya. Yang manisnya. Dan lagi satu manisnya dengan mafia lah. Kenangan bersama dengan pengalaman bersama dengan mafia. Ya. Okey, tuan-tuan, boleh terus ke boleh PM lah dia kepada cikgu Muhammad Mahdi Muhammad. Anda boleh tengok di sana, anda boleh tanya apa-apa saja kalau nak tahu macam mana pembelajaran juga akan cikgu Aero kan. Dan sekarang ni cikgu bersama dengan broker. Dia macam ni. Boleh mention broker mana yang saya bersama lah ni? Boleh, tak ada masalah. Saya tim Mafia tu nama teknik. Baik. Tim kami nama Black Cougar. Baik. Multi broker sebenarnya. Multi broker. So Tivia dan M Trading. Baik. Setup ABC tu macam setup head and shoulder ke cikgu? Ni sekejap. Bukan head and shoulder. Saya pun faham juga ni masuk Aziz Abdul Rahman. Tapi tak apa. Anda nak tengok? Kita bagi tengok, tak ada masalah. Kita dah cerita pasal pengalaman. Sekarang ni kita ada lebih kurang dalam berapa minit? 20. Ada 20 minit sampai 13. Okey, kita terus pergi dekat setup lah. Tengok. Cikgu nak pergi pair mana? Kita ambil GA. Ya. Okey. Boy boleh boy? Kalau boleh. Okay. Kalau saya ambil dojun lagi, yang tu untuk ahli. Dojun untuk ahli Untuk ahli. Nak tahu lebih lanjut kena sebab dojun dalam dojun kita just guna teknik killer M3, M3. Yang tu PM tepi lah yang tu. Saya admin saya ada nombor admin saya ada. Okey, apa yang penting ramai yang dah bertanya tentang ABC ni. ABC jagung. Kita bagi sikit lah. Okey, silakan. Okey. So nampak graf ada. Okey. So nak cari zone entry ataupun ABC. Okey, kalau siapa yang faham FMCBR, okey, ataupun SNR ataupun SND ke sama kan. Okey. So kita ambil contoh di sinilah. Okey, di sini. Ini adalah candle yang paling high lah, paling tinggi. Dan bila price ataupun candle dah memang dah tinggi, so possibility untuk dia turun tu akan ada. So bila possibility akan ada, so kita kena define mana satu CB1 sell. Okey, macam saya mana satu CB1 sell. Macam saya cakap semalam, untuk validkan CB1 sell, dia mesti kena ada dua candle bull. Sekurang-kurangnya lah 2 candle bull berturut ataupun berselang. So di sini berturut ataupun berselang. So di sini paling high. Nampak kan? Ada 3 candle bull. Mana SNR dia di sinilah. Okey, di sini. Okey, ini adalah CB1 sell. Okey, CB1 sell. So kita anggap di sini price belum buat penurunan lah. So di sini ada bull dan dia buat bear di sini. Di sini tak ada lagi, kita anggap tak ada lagi lah. So di sini CB1 sell. okey. CB1 sell. Okay, so bila kita dah define mana satu CB1 sell, okey, kita kena tunggu candle mana yang break
CB1 tu. So mana kita dah tanda ini zone CB1. Okey. Candle ni turun, dia close di atas. So ini tak break lagi. Baik, betul. Candle ni turun, masa tu mungkin tengah main atas bawah kan, close di bawah. Inilah candle yang break CB1 tadi. Okey. So kita ambil Fibo. Okey, Fibonacci retracement. Kita guna teknik Fibo musang. Okey. Kita tarik daripada candle yang break CB1 ni ke shadow yang paling tinggi. Okey. Ini hari ni punya, ni semalam tengah malam. Kira latest lah. Okey. Okey. So selepas break CB1 barulah kita cari setup ABC ataupun zone entry dalam mafia. Okey, apa yang dinamakan ABC tu? Okey, buat penurunan. Lepas tu dia buat bull. Okey. Kan? Lepas tu dia buat bear. Ini yang dinamakan, ini A, ini B dan ini C. A, B, C. Okey. Okey, dia SNR. Okey, A, B, C. Sebab okey, saya bagi tahu setup mafia ni adalah entry level 8 dalam FMCBR. Entry level 8 follow trend. Okey, follow trend. So, okey, untuk mudahkan lagi, macam semalam saya cakap, untuk mudahkan lagi, mungkin kita mana satu ABC kan. So, saya mudahkan lagi bahasa dia. Selepas break CB1, kita kena cari pasangan candle. Macam suami isteri, laki bini, lebih kurang macam tu lah. Orang Kedah, orang Utara panggil laki bini lah. Okay, so selepas break CB1, so ini buat bear. Lepas tu dia buat bear lagi. So tak ada pasangan lagi. Ini baru dia buat bull. Ini adalah pasangan dia. So kita tanda daripada candle close, candle bear yang close ni, ke shadow mana paling panjang, shadow bear ataupun shadow bull yang mana paling panjang, pasangan dia lah. Okey. So di sini kita buat zone. Okey, kita besarkan sikit lah bagi nampak ni kan. So selepas dia close di sini, so kita dah boleh ambil dia sebagai zone. Nampak boleh ambil sebagai zone. So tunggu candle, mesti candle bear yang kena close dalam. Wajib. Kalau bull mesti dia close di atas. Betul. So candle bear close saja di sini. Okey. Close saja di sini, entry sell. Entry sell tu. Setengah orang akan tunggu, mungkin akan tunggu di zone B. Zone B ataupun retest di sekian-sekian lah. Okey. So kenapa saya terus entry, dan sebab GA ni selalunya dia jarang retest. Okey. Jarang retest lah. So di sini kita entry. Apa kegunaan MA5 high low dan MA20? Ini adalah untuk kita layer. Yang macam saya cakap tadi, maksimum entry dalam satu-satu setup adalah 3 entry. Baik. Okey. So di sini satu entry, turun kan? Turun kat sini dia tak sentuh lagi. Kita besarkan sikit Dia tak sentuh MA5. So tak ada entry di sini. Mana dia tadi? Okey, sini. Tu. Okey. Tak ada entry. So dia turun. Okey. Di sini dia buat lagi satu zone. Pasangan dia lah. Nampak Okey. Bila ada pasangan, okey, bila sini dah close di dalam ni, zone sini dah bukan fresh. So dia dah tak valid untuk next setup. So next setup dah ada di sini. So body close dan shadow mana paling panjang? Ni bull kan? Shadow bull paling panjang. So tunggu candle bear close di dalam. Nampak Mazul? Tunggu dia dia close. Dia close di dalam entry cell. Okey, TP kita di mana? TP2. Okey, TP2. Okey, sini ada satu entry. Sini ada satu entry. Turun. Lepas tu dia buat bull, tak kenal lagi MA5 high. So sini ada lagi satu pasangan suami isteri.
Okey. Nampak kan? Okay. So ada pasangan, kita bukan entry, kita just tunggu candle masuk di dalam zone. So di sini kita ada satu entry, di sini kita ada satu entry. Bila price ni naik di sini MA5 high, entry lagi satu. Jangan tunggu candle close. Jangan tunggu Ya, price sentuh sahaja, entry sell. Entry sell terus. Entry terus. So maknanya kat sini kita dah ada tiga entry. Satu di sini, satu di sini dan satu di 1, 2, 3. Ya, di sini. Okey. So tapi di sini kita ada dua setup. Dua setup sell. So sini just ada satu sahaja. Baik. Sini satu dan sini satu ni untuk setup yang ni punya. Okey, yang untuk kita tambah sell lagi satu untuk setup yang baru. Yang lama ni just satu sahaja. Kita belum close. Sebab TP kita di TP2 ataupun 261 lah. Okey. So sini sentuh, kita nak tunggu di MA20 tapi price tak sampai. So dia turun sampailah TP2. Mungkin di sini tak kena TP lagi sebab spread. Di sini akan sampailah. So di sini kita tengok kalau ini dalam 20 pip. Okey, 20 pip. Di sini 16 pip. Dan di sini lebih kurang 24, 16. So total kita punya profit set. Kalau kita set TP, alhamdulillah. Yalah. Okay. Itu dia yang dikatakan saya di akak. Di akak. Okey, saya di akak. Barulah kita faham. Ya. Okey, Abdul Aziz Abdul Rahman TV time berapa kita dekat situ dia tunjuk dah. M15 yang ni, lepas tu candle kahwin dia kata. Betul. Ya, lagi dia guna candle kahwin ni. Ya. So, okey, lagi satu kita just tengok M15 sahaja untuk GA. Okey. Ya, untuk GA M15 sahaja. Untuk teknik ni lah. Ya. Baik. Kita ada 3 minit, 2 minit lagi. 2 minit kita berikan peluang untuk Cikgu Mahdi untuk mengucapkan apa saja dalam masa 2 minit ni sebelum kita berakhir segmen Inilah Ceritaku. Kalau ikut tak cukup sebenarnya. Saya pun rasa macam tak cukup lah. Tadi ketak. Okey, silakan. Okey, macam semalam kita dah buat sikit analisa juga. Okey, dan ada 2 orang yang dah join. Seorang join pagi dan seorang lagi baru join petang tadi. Yang join pagi tadi dia ambil teknik killer M3, dah cover half daripada yuran untuk join mafia. Alhamdulillah. Dan lagi satu belum coaching lagi. Just bagi signal sahaja. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ni mana yang malam tadi lah ni? Yang dia tengok malam tadi. Yang tengok malam tadi. Okey. So alhamdulillah bagi saya dah bersyukur lah. Ya. Kalau boleh kita nak biar ramai ambil peluang. Ambil peluang sebab sebab peluang ni saya bagi satu dengan M Trading macam saya cakap semalam. Kita akan buat seminar. Kita ada 2 package. Untuk hadir seminar wajib depo $30. Dan kita akan ajak di situ dan kita akan masukkan dalam channel Signal. Dan package yang kedua depo $50 dan kita akan bagi diskaun untuk join ahli mafia 50% sebanyak daripada 300 RM ke 150. So ambil peluang yang ada. So kalau harga biasa 300. Dan kalau bukan time seminar, untuk lagi satu saya bagi diskaun juga untuk ahli FMCBR. Untuk ahli saja. Ya, untuk ahli FMCBR untuk join tim mafia, teknik mafia sebanyak RM200 sahaja. Kita buang 100. So yang join kebanyakan yang 2 orang tu memang ahli FMCBR. Itu yang cepat faham tu. Okey, baik. Sebab saya dengar cerita pun M Trading ada
melaksanakan untuk yang basic. Mana daripada basic sampailah anda boleh pilih macam cikgu sendiri ada buat basic ada buat basic lah percuma ke advance. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini dulu pertemuan kita untuk segmen Inilah Ceritaku. Rasa tak puas, ada benda yang nak tanya boleh PM tepi. Boboy dah letakkan di ruangan komen sana nombor telefon, bolehlah hubungi. Baik tuan-tuan dan puan-puan, semoga anda dapat manfaat daripada perkongsian ini yang sangat-sangat bernilai tinggi. Dan juga kita mengharapkan semoga Cikgu Mahdi akan terus berjaya dan teruslah memberikan orang kata, bagi saya lah, melahirkan ramai trader di luar sana. Sebab zaman sekarang ni kita perlukan betul. Duit sampingan. Saya pun nak ucapkan ribuan terima kasih lah pada CTC yang nak jemput saya lah. Okey, dalam segmen Inilah Ceritaku. Jauh Mayo. Jauh. Untuk kembangkan lagi kami punya tim, InsyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, selepas ini kita akan bersama dengan Cikgu Aslan Hashim dalam Bicara Teknikal BBMA. So saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya doakan semoga anda akan diberikan ilham dan juga rezeki daripada Allah SWT. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye bye.